Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in wa amma ba'd. Alhamdulillah. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama meneruskan program Bicara Asatizah, insya-Allah bagi kali yang kedua, semester yang pertama insya-Allah. Pada hari ini kita sambung hadis yang ke-39. Bagaimana yang dituliskan oleh pengarang kitab ini. Tajuk hadis ini iaitu seorang mukmin yang kuat. Hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفته أمر الشيطان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cuba kita lihat dulu maknanya secara ringkas, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau ditimpa musibah, janganlah engkau berkata seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berbuat apa sahaja yang Dia kendaki. Kerana ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ditulis oleh Imam Muslim dan juga Imam Nasa'i serta Ibnu Majah. Insya-Allah. Itu makna secara ringkas daripada hadis. Sebagaimana yang telah dihuraikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang lain. Bahawasanya hadis ini merupakan hadis yang menunjukkan bahawasanya kekuatan seorang mukmin itu adalah satu perkara yang penting di sisi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun bagi setiap orang Islam ada kelemahan dan kekuatan masing-masing. Sebagaimana disebut dalam awal hadis ini, al-mu'minu qawi khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'min dha'if. Sebagaimana yang dijelas oleh para ulama, seorang mukmin yang kuat itu lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Apakah dimaksudkan kekuatan di situ? Sebagaimana disebut oleh para ulama, kekuatan di situ yang pertama sekali diumpamakan sebagai kekuatan iman. Kemudian diikuti dengan kekuatan peribadi. Kemudian diakui pula dengan kekuatan fizikal dan sebagainya. Juga termasuk kekuatan situ, kekuatan segi ekonomi dan seumpamanya. Maknanya di situ kedudukan seorang Islam di sisi Allah SWT pertama sekali yang Allah Ta'ala akan nilai dari segi kekuatan kerohanian, kekuatan iman. Kemudian diikuti dengan kekuatan peribadi yang berkait dengan akhlak. Kemudian seterusnya kekuatan fizikal dan seterusnya kekuatan ekonomi. Walau bagaimanapun, dalam Islam sendiri, kalau kita rujuk kepada kisah para Nabi yang salafus soleh dan sebagainya, disebut dalam Al-Quran, di mana dalam surah juzuk yang ketiga, Allah SWT menyatakan bahawasanya di kalangan para Rasul sendiri, Allah Ta'ala melebihkan antara satu sama lain. Tilka rusul faddalna ba'duhum al ba'din, minhum man kalama Allah wa rafa'a ba'duhum darajat. Di mana di kalangan para Rasul sendiri, Allah Ta'ala letakkan level yang berbeza. Ada di kalangan ulul azmi, golongan yang paling hebat, eksklusif di kalangan para rasul lah, kemudian di kalangan para nabi yang levelnya agak ke bawah sikit, kemudian di kalangan awliya Allah, wali-wali Allah, kemudian di kalangan orang soleh, maksudnya level yang berbeza. Begitu juga sebagaimana dihuraikan oleh para ulama, termasuk syurga yang berbeza. Syurga Firdaus sampai kepada syurga yang ke-7 ataupun ke-8 sebagaimana diriwayatkan sebahagian riwayat ada yang sampai ke-7 ataupun ke-8. Maknanya di situ menunjukkan bahawa syurga ganjaran bagi orang mukmin itu bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala juga berbeza. Termasuk kekuatan ataupun kelemahan yang ada pada manusia, semua dia dikira sebagai kebaikan juga. Sebab tu dalam hadis ini sebut, wa fi kullin khair. Semua itu ada kebaikan. Walaupun kita nampak insan itu lemah, walaupun kita nampak insan itu kurang dari segi sebaski, selagi mana dia masih berpegang dengan akidah yang Islam, khususnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah iman yang kita pegang, maknanya insya-Allah dia berjalan di jalan yang lurus.
ihdinas siratal mustaqim, yang kita selalu sebut, ya Allah bagilah kami dijakan kalangan orang yang macam lurus. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim, akidah yang mantap, akidah yang betul. Akidah yang kita pegang hari ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sebab itu sebahagian daripada ulama menguraikan, walaupun di kalangan orang mukmin ada berbeza di kedudukan pangkat, dari segi ekonomi, dari segi fizikal yang berbeza, dari segi kelemahan, dari sudut pengajian dan sebagainya, walau bagaimana selagi mereka berpaut kepada akidah Islam, insya-Allah mereka itu dijamin masuk syurga Allah SWT. Cuma syurga itu berbeza lah kedudukannya. Antara satu syurga dengan satu syurga yang lain, sebagaimana disebut oleh para ulama. Bandingan antara bumi dengan langit, itu bandingan lah. Itu cuma ulama tafsir sebagai satu bandingan antara sejarah satu syurga dengan syurga yang lain. Bagaimana kedudukan syurga sampai syurga yang ketujuh dan sebagainya. Ha? Maknanya lebih jauh lagi. Itu kedudukan level antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Sebagaimana diceritakan bagaimana seorang mukmin dia melihat kawan dia masuk syurga. Dia duduk syurga yang bawah, dia boleh melihat syurga kawan yang duduk di atas. Tetapi dia tidak boleh pergi ke atas. Kawan yang duduk di atas boleh singgah, zirah dia duduk syurga bawah. Maksudnya orang yang duduk syurga yang lebih hebat, dia boleh zirah kawan yang duduk syurga yang bawah. Tetapi orang duduk syurga bawah, dia tak boleh zirah kawan yang duduk syurga yang lebih hebat. Begitu juga ahli syurga, dia boleh zirah kawan-kawan dia ataupun mungkin kenalan dia yang masuk dengan neraka. Tetapi orang masuk dalam neraka, dia tak boleh zirah kawan-kawan duduk syurga. Sebab apa? Kalau dia ziarah kawan dia masuk syurga, saja akan dapat nikmat ataupun kita kata tempias nikmat itu dapat. Sebab orang masuk dengan neraka itu mereka khalidina fi abadan, mereka kekal di neraka. Kekal dalam neraka dan erti kata kekal tidak mati selama-lamanya. Kalau kita kata kita menghadapi musibah ini di dunia, sakit, tendak dan sebagainya, sampai tempohnya manusia akan mati. Habis dah kesakitannya. Tetapi kesakitan di dunia, azab di akhirat berbeza. Azab di akhirat kekal selama-lamanya. Maksudnya tidak mati dan tidak hidup. Maksudnya kalau di syurga pun tidak mati dan hidup, begitu juga di neraka tidak mati dan hidup. Maksudnya khalidin fi abadan. Itu kedudukan secara ringkas bagaimana yang ditafsir oleh sebahagian ulama. Dan wa fi kulli khair, dan pada kedudukan manusia itu ada kelebihan masing-masing. Semua ada kelebihan. Kita tak boleh petikai kawan kita ni sebab apa kedudukan macam ni, kita macam mana, kawan lain pula macam tak. Semua ada kedudukan selagi mana mereka berpaut dengan akidah Islam betul, selagi mana mereka menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ihris ma yanfa'uka wasta'in billah, dan berlumba untuk mendapat manfaat di sisi Allah SWT, dan pohonlah kepada Allah SWT. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala suruh kita lakukan di antara ketaatan, suruhan dan sebagainya. Di antara ketaatan disebut oleh para ulama yang berkait dengan perkara yang fardu yang telah kita bincang dalam bicara yang lepas. Berkait dengan perkara yang wajib dan sunat. Juga termasuk perkara yang berkait dengan fadilat. Maknanya semua itu memberi manfaat kepada kita. Juga perkara yang harus, lagi mana kita rasa perkara yang harus tadi boleh membawa kepada pahala. Dengan perkara yang harus yang kita lakukan termasuk aktiviti keduniaan yang telah kita sebut dalam bincang yang lepas. Kalau sekiranya kita yakin dia boleh memberi pahala kepada kita, insya-Allah kita teruskan aktiviti tersebut. Tetapi kalau kita rasa ragu, mungkin dia membawa kepada syubhat, haram sebagainya, hendaklah kita elakkan. Maka segala perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita, kita teruskan. Maksudnya itu sebagai mukmin, mukmin yang biasa di sisi Allah SWT. Apabila dia nak tingkat pada satu tingkat lebih tinggi, mana dia kena meneruskan lagi perjuangan dia, maksudnya buatlah lagi apa ketaatan diperintah oleh Allah SWT. Wasta'in billah, dan sungguh memohon daripada Allah SWT. Memohon segala apa yang baik itu. Maksudnya sebagai orang yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ulama nyatakan kena usaha dan kena berdoa. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah yang kita baca 17 kali ataupun lebih daripada itu dalam sembahyang sunat, kita selalu memohon kepada Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ulama bahasa menjelaskan, kita tak sebut na'buduka wa nasta'inuka. Kalau kita sebut na'buduka wa nasta'inuka, dia makna lain. Mungkin kita sembah Allah pada satu masa, pada masa yang lain kita percaya kepada khurafat. Pada masa yang lain mungkin orang percaya kepada syirik dan sebagainya. Tapi bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengikut bahasa Arab, menunjuk bahawa hanya Allah Ta'ala yang kita fokus. Hanya Allah Ta'ala yang ingin kita sembah. Kita tak akan sembah yang lain. Kita tidak percaya kepada syirik, kita tidak percaya kepada sihir, kita tidak percaya kepada khurafat dan sebagainya. Itu maksud wasta'in billah sebagaimana disebut oleh para ulama. Dan ulama menyatakan bahawa wasta'in billah, kita minta sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Mungkin hari ini kita boleh minta pertolongan manusia. Kita minta daripada kawan kita, bantu kita dari segi kewangan, bantuan fizikal, itu wasilah dunia. Mungkin kadang-kadang kawan kita tak boleh nak bagi sepenuhnya apa yang kita minta. Sebab kawan kita juga termasuk orang yang berada dalam kekurangan. Tetapi Allah SWT, bila kita minta, insya-Allah, fasta'in billah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberi jawapan yang terbaik kepada kita. Sebab Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha mengetahui, dan Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk kita berdoa. Sebagaimana disebut oleh para ulama, bila kita banyak berdoa, insya-Allah Allah Ta'ala akan kasih kepada kita, dan Allah Ta'ala akan kabul doa kita. Mungkin kadang-kadang jawapan yang Allah Ta'ala bagi itu lambat.
Mungkin kadang-kadang jawapan doa yang Allah Ta'ala bagi itu berbeza dengan doa yang kita minta. Kita minta A, Allah Ta'ala bagi B. Mungkin kadang kita minta C, Allah Ta'ala bagi D. Tetapi Allah Ta'ala akan bagi juga. Selagi mana kita istiqamah, kita konsultan dengan doa yang kita minta. Dan sebenarnya ulama menyatakan wala ta'jaz, jangan kamu melemah diri. Maksudnya kita kadang-kadang berdoa 2-3 hari kita habis tak puas hati kan. Sebab apa doa Allah Ta'ala tak kabul lagi. Sebab tu ulama menyatakan dalam doa sebelum kita minta Allah inna na'udzubika minal hammi wal hasan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita minta supaya dijauhkan dari kelemahan dan segala kekurangan. Maksud kekurangan sifat malas, sifat lemah. Khususnya kalau pelajar. Kadang belajar sikit tak faham, tanya guru. Kadang belajar sikit, udang 2-3 kali pun tak faham. Kena usaha. Maksudnya kena rasa diri kita bermotivasi untuk belajar. Kalau khusus pada pelajar. Kalau sebagai orang biasa di kalangan kita semua ni, bila kita melakukan ibadat, kadang-kadang kita buat 2-3 hari. Kita minta daripada Allah Ta'ala supaya kita bebas daripada COVID hari ni. Allah Ta'ala tak tunjuk lagi. Tetapi insya-Allah Allah Ta'ala akan tunjuk. Dan Allah Ta'ala akan memberi pahala di atas setiap doa yang kita minta. Kita yakinlah. Walaupun kita kata dalam setahun 2 tahun ni kita doa pada setiap hari, pada setiap waktu. Tapi Allah Ta'ala tak tunjuk lagi bila COVID nak selesai. Tetapi kita sentiasa berdoa insya-Allah pada satu hari. Mungkin Allah Ta'ala akan bagi jawapan yang terbaik kepada kita. Sebab Allah Ta'ala Maha mengetahui hamba atau makhluknya. Bila makhluknya ikhlas kepada Allah SWT, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi yang terbaik. Itu Allah Ta'ala dengan makhluk, bukan kita dengan kaum kita. Kita dan kaum kita ni kadang kita minta, kaum kita rasa je pun apa minta hutang 2-3 kali kan. Walaupun kaum yang terbaik kan. Berapa minta bantuan 2-3 kali. Tapi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala sentiasa dekat dengan kita sebab Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Sebab itu Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada pada Allah Ta'ala ni, kita kena tuntut di dunia. Di akhirat tak ada ulama kata, di akhirat Allah Ta'ala dia buka dengan sifat Al-Qahar jabat dia. Pada satu ulama-ulama dan para Nabi takut. Ketika mana di pada masyarakat diceritakan pada masa itu Allah Ta'ala tunjuk ke sifat Al-Qahar Al-Jabat. Pada masa itu Nabi-Nabi dan orang soleh pun rasa takut. Apakah kami melakukan kesilapan dan sebagainya. Kalau orang yang buat dosa lebih lagi atau di akhirat kelak. Tetapi di dunia Allah Ta'ala tunjuk ke sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab tu setiap aktiviti yang kita lakukan, kita kena banyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'ta wa in asabaka syai'un fala taqul. Dan sekiranya menimpa kepada kamu satu perkara, jangan kamu mengatakan sekiranya aku buat macam ni pasti jadi macam ni. Sekiranya aku tak keluar rumah, saya dah kawan, saya COVID tak dekat dengan dia, aku tak boleh kata tu. Sekiranya aku tak sedia baju, saya tak basah baju tu sebab aku tak tahu hujan akan menimpa aku, tak boleh kita sebut tu. Sebaliknya kita kata semua tu maqdarullah. Semua tu telah ditakdir oleh Allah SWT. Sebab tu orang mukmin yang betul-betul mantap kekuatan iman dia akan berserah semua kepada Allah Ta'ala. Hatta dia nak keluar buat satu kerja, hatta dia nak pergi jalan, hatta dia nak tolong kawan apa pun satu ke. Sebagai pelajar nak buat apa kerja pun, kena sebut di situ insya-Allah. Sebab tu dalam riwayat yang lain sebut ulama mentafsir wala taqunna li syai'in inni fa'ilun dzalika qad illa masya-Allah. Jangan kamu rasa aku boleh buat benda tu sebab aku buat benda tu selalu okey. Aku sentiasa berjaya daripada mengaji tu tak pernah gagal. Aku buat mesti berjaya punya, mesti excellent punya, mesti dapat 4 flat punya. Tak. Kadang-kadang kita buat ni mungkin ada kekurangan sebab tu kita kena sanad insya-Allah. Itu antara pautan atau prinsip yang dipegang oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab Ahli Sunnah wal Jamaah dipegang dengan konsep berusaha, berdoa dan bertawakal. 3 prinsip itu adalah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Berbeza dengan akidah yang lain. Sebab tu kadang-kadang kita usaha lebih, kadang kita tak berdoa kepada Allah Ta'ala, kita rujuk balik. Apakah pendekatan kita bertepatan dengan pendekatan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan juga kadang-kadang sebagian orang dia hanya bertawakal lebih, tak usah, tak boleh juga. Itu satu aliran pemikiran yang salah. Sebab Ahli Sunnah wal Jamaah dia mesti usaha, berdoa dan bertawakal. Dan sebenarnya pada akhir hadis ni sebut fa inna law taftahu amal syaitan, sesungguhnya kalimah law ni ditafsir sebagai kemungkinan, seandainya, sekiranya. Perkataan tu kalau kita selalu ucap kepada kawan kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, mungkin dia taftahu bab syaitan, dia membuka ruang syaitan. Sebab law ni seolah kita tak terima takdir Allah Ta'ala. Padahal daripada kecil dulu kita dah mengaku, ya Allah, Allah Ta'ala dah tetap semua itu, Allah Ta'ala dah tentukan semua itu, kita percaya kepada rukun iman qada dan qada Allah SWT. Sebab tu qada dan qada Allah Ta'ala kita kena bagi kepada hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menentu segala-galanya. Jadi rasa sekadar tu saja, masa pun dah lewat pukul 10.36. Jadi pasal sekadar tu insya-Allah kita akan bertemu lagi pada siri yang akan datang. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.